mengenai pendidikan awal sosio-emosi. Emosi adalah hasil interaksi di antara proses kognitif dengan perubahan fisiologi dalaman. Pengalaman emosi dipengaruhi oleh faktor proses kognitif. Kesan pendidikan awal terhadap aspek kognitif dan sosio-emosi kanak-kanak saling kait antara satu sama lain. Perkembangan sosio-emosi merupakan kemampuan kanak-kanak untuk berinteraksi dan memberi tindak balas emosi terhadap sesuatu keadaan. Ia melibatkan tingkah laku yang positif dan negatif. Tingkah laku positif merupakan kemahiran boleh berkongsi, berdikari, malah boleh mengikut peraturan yang ditetapkan. Tingkah laku negatif pula adalah kanak-kanak sentiasa bergaduh, tidak mahu berkawan dan suka menggigit. Menurut ahli psikologi, tempoh umur kanak-kanak 1 tahun hingga 6 tahun adalah penting dalam perkembangan sosial dan emosi. Sahsiah kanak-kanak terbentuk hasil daripada interaksi dan hubungan kanak-kanak dengan orang yang terdekat seperti ibu bapa, pengasuh dan sahabat. Menurut teori Erik Erikson, kanak-kanak mula menunjukkan emosi sejak dilahirkan di mana keperluan kanak-kanak tersebut jika tidak ditunaikan, maka perasaan takut menyelubungi kanak-kanak tersebut. Perhubungan sosial antara pengasuh dengan kanak-kanak tersebut akan merangsangkan emosi kanak-kanak tersebut. Sewaktu kanak-kanak tersebut berumur antara 1 hingga 3 tahun, mereka akan mula hidup berdikari. Mereka cuba untuk belajar, melakukan kegiatan fizikal dengan secara sendiri. Kesan perkembangan sosial kanak-kanak merupakan salah satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat dan budaya. Perkembangan sosial ini juga dapat melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku sosial atau melakukan penyesuaian sosial dalam sesuatu persekitaran. Oleh itu, perkembangan sosial kanak-kanak juga dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan atau imitasi dan identifikasi, aktiviti bermain, perkembangan kognisi, sosial, persahabatan dan berhubungan dengan rakan sebaya serta interaksi mereka dengan bahan. Manakala kesan pendidikan awal terhadap perkembangan sosial kanak-kanak ialah dapat membantu untuk membangunkan identiti kanak-kanak tersebut melalui interaksi sosial dan dalam persekitaran pendidikan awal, kanak-kanak dapat membangunkan pemahaman tentang diri mereka dan peranan mereka dalam masyarakat. Pembangunan identiti ini adalah proses di mana mereka akan tahu siapa mereka, apa yang mereka suka dan peranan mereka dalam dunia. Ia melibatkan pengenalan diri, pengukuhan diri dan penentuan diri sendiri. Pembangunan identiti ini adalah penting kerana ia membentuk asas keyakinan diri dan kesedaran diri yang kukuh. Ia akan memberikan kanak-kanak kepercayaan diri untuk menghadapi cabaran. Contoh pembangunan identiti dalam perkembangan kanak-kanak ialah termasuk pengenalan minat dan bakat mereka. Kanak-kanak mungkin akan menyedari minat mereka melalui pengalaman atau pelbagai aktiviti seperti seni, sukan dan muzik. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak yang menyukai melukis apabila melihat hasil karyanya dan mungkin mengidentifikasikan diri mereka sebagai seorang pelukis. Manakala yang kedua, peranan dalam keluarga dan masyarakat. Kanak-kanak ni mungkin akan sedar akan peranan mereka dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak mungkin menyedari bahawa mereka adalah kakak yang perlu memberi teladan kepada adik-adik mereka. Atau mereka mungkin menyedari bahawa mereka ingin menjadi seseorang yang membantu komuniti dengan menyertai program sukarelawan. Antara kesan pendidikan kanak-kanak terhadap perkembangan kanak-kanak ialah pengubukan ilmu pengetahuan akan mengembangkan perkembangan kognitif. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak ini diibaratkan seperti bunga yang berkembang mengikut baka. Menurut teori materanis oleh Jean-Jacques Rousseau, pembesaran kanak-kanak berkembang mengikut khasiat yang didapati daripada persekitarannya. Ini bermakna pembukaan ilmu pengetahuan ini mengembangkan kognitif.
tanpa didikan dari awal, tahap kognitif ini tidak akan menunjukkan rangsangan yang positif. Kajian apa yang saya tahu, kajian ini membuktikan bahawa terdapat perhubungan yang positif antara kanak-kanak yang hari-hari datang ke sekolah dengan jayanya sehingga ia dapat membawa tabiat itu ke peringkat sekolah rendah. Ini adalah perkembangan yang sangat positif kerana ada juga apa yang saya tahu, ada juga kanak-kanak yang dapat memasuki kelas ekspres kerana ia telah didedahkan banyak ilmu pengetahuan dan dia banyak memperoleh ilmu yang beliau tahu sejak daripada peringkat awal lagi. Jadi kesimpulannya, ia terbukti bahawa kesan pendidikan awal penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Okay, seterusnya, kesan terhadap perkembangan kanak-kanak seterusnya ialah dapat menyerap kemahiran dengan mudah. Okey, contohnya kanak-kanak dapat menyerap kemahiran dengan mudah ini apabila sewaktu PDPC, kanak-kanak menjalankan pelbagai aktiviti bersama guru ataupun rakan-rakan yang lain. Contoh aktiviti yang dapat kita lihat pada masa kini ialah mungkin kanak-kanak membuat lembaran kerja ataupun teknik bersoal jawab. Teknik bersoal jawab ini mungkin dapat menyerap pengetahuan mereka kerana mereka dapat berfikiran ke arah yang lebih tinggi. Contohnya, apabila guru menekankan gambar, kemudian kanak-kanak akan berfikir, itu apakah gambar itu, di manakah gambar itu berada ataupun sebagainya. Mungkin kanak-kanak akan berfikir secara mendalam dan lebih tinggi lagi. Mengikut teori ekologi Bronfenbrenner pada tahun 1917, terdapat 5 sistem yang mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak. Antaranya ialah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan juga kronosistem. Saya ambil yang pertama, iaitu mikrosistem. Seperti hujahan saya tadi, di mana persekitaran yang paling hampir dengan kanak-kanak itu rumah ataupun tadika. Oleh itu, kanak-kanak mudah akan menyerap pengetahuan sesuatu perkara itu melalui tadika dan juga di rumah. Kawasan persekitaran juga penting mampu mengubah perkembangan tersebut. Jadi itu kita sebagai pihak tadika atau juga pihak ibu bapa, kita harus bijak menilai untuk di mana kanak-kanak kita berada di situasi tersebut.